Hai semua, welcome back to my channel. Okay, so untuk episod minggu ni, saya seorang-seorang je. Saya tak ada dengan adik saya lah, saya seorang-seorang je. So, untuk episod minggu ni, saya akan bercerita. Actually, kejadian ni baru saja jadi. Betul-betul beberapa hari sebelum puasa tahun ni. Jadi, hal dia jadi macam ni. Okay, saya seorang-seorang dekat rumah, dekat Terengganu ya. Rumah saya, rumah parents saya dekat Terengganu. Jadi, halnya jadi macam ni. Okey, mulanya pada hari kejadian tu, waktu petang dengar something yang tak berapa nak menarik sangatlah. Dengar bunyi macam kucing bergaduh. Bila dah hampir dengan bunyi tu, sebab bunyi tu datang daripada bahagian tepi rumah So dekat situ memang biasa kucing banyak main lah. Okey, sebab kita ada 6-7 ekor kucing. Okey, so waktu tu check tengok. Bila keluar, tengok, oh kucing tak ada yang bergaduh. Kucing semua duduk lepak, tengah tidur lah, apa sebagainya. Kucing tak ada yang bergaduh. Okey, jadi duk fikir, kenapa ada bunyi macam tu dekat sebelah situ. Sebab bila kita keluar, tengok, tak ada. Apa pun tak ada, kucing pun tidur, apa binatang benda lain tak ada. Okey, jadi selepas tu, biasalah, dah seorang-seorang kat rumah, tak buat apa-apa, PKP pula tu. Okay, so kita duduk kat rumah je lah. Okay, tengah layan telefon, tengah layan movie waktu tu. And then selepas solat maghrib, bila dia dah gelap lah, dalam pukul 8 lebih, dah lepas solat daripada solat maghrib, tapi sebelum isyak lah waktu tu, tiba-tiba dengar lagi bunyi yang hampir sama dengan yang itu. Dengar, ini bunyi macam bunyi yang tadi, walaupun ada lain sikit lah bunyi dia, tapi lain lah sikit bunyi daripada yang first tadi yang dengar sebelum maghrib tadi. Jadi waktu tu keluar balik daripada rumah. Lepas tu dengar bunyi tu datang daripada, sebab depan rumah ada sebiji pokok kuini. Korang kenal kuini kan? Yang macam mangga tu. Okey, sebiji pokok kuini yang memang sangat besar. Memang sangat besar pokok tu. Dia betul-betul dekat depan rumah je. Jadi buah kuini tu sendiri pun bila dah masak, dia akan jatuh dekat dalam kita orang yang laman rumah lah. Okay, so bila dengar bunyi tu, arah pokok kuini, daripada arah pokok kuini, tak apa, pergi bawa torchlight phone, pergi, dah terapat dengar bunyi tu makin kuat. Okay, sampai dekat situ tengok, lah, ingat apa? Musang rupanya. Okey, tak apalah. Tengok nampak musang tengah bergaduh 2 ekor. Okey, musang tu gaduh 2 ekor. Lepas tu yang seekor tu duduk situ. Yang seekor lagi terus panjat pokok kuini tu. Sebab dia orang bergaduh atas kita orang punya tembok macam pagar tu kan. Tembok tu. Dia orang bergaduh atas tembok tu. Jadi yang seekor tu terus lompat. Dia lompat terus naik ke pokok kuini tu. Jadi suluh tengok dia naik pokok kuini tu, suluh sampai atas, hilang. Yang ini bukan kata sebabkan gelap, sebab kita suluh terus suluh, tengok naik atas, nampak. Okey, nampak sampai atas, sap, dia hilang. Wah, waktu dah rasa macam, takkanlah musang tu tiba-tiba boleh hilang. Lepas tu musang yang lain seekor ni, dia tak bergerak. Musang tu duduk atas tembok tu, dia tak bergerak, langsung tak bergerak. Walaupun kita dah terapat bawa torchlight, dah terapat dekat dengan dia tak bergerak, duduk macam tu, duduk je dekat tembok tu. Sebab biasa musang, bila kita datang dekat dengan dia, memang confirm dia lari, dia takkan duduk dekat situ. Yang ini dia duduk kat situ. Jadi boleh tengok, sebab biasa kan, bila tengok musang, wah comel musang ni, tengok kan, nampak musang tu comel apa sebagainya. Dia tengah duduk kat situ, dia tak bergerak langsung tak bergerak. Jadi tak apa, bila dah suluh kat situ, tiba-tiba dengar bunyi macam musang bergaduh lagi sekali, tapi daripada atas pokok kuini. Tu memang belum. Jadi daripada atas pokok kuini, suluh ke atas pokok kuini tu, suluh tak nampak apa. Bunyi ada, kuat bunyi dia, bunyi dia macam tak jauh lah. Bunyi macam biasa kita benda bila beberapa kaki je daripada kita, so kita akan dengar macam bunyi tu tak jauh. Jadi suluh atas pokok tu memang besar. Jadi kita suluh kat atas tu, gelap macam tu, suluh kat atas tu. Okey, tak ada apa-apa cakap. Tapi mana datang bunyi dia?
Tunggu kat situ dengan gelak gelita tu, sebab yelah laman rumah mana ada lampu. Lampu jalan pun dekat jalan sana. Dekat kawasan rumah memang tak ada lampu langsung. Hanya orang kata berbekalkan torchlight tu je lah. Duduk lah suluh pokok tu, suluh tengok pusing, suluh pak. Nampak ada 2 biji mata dekat atas pokok. Tapi waktu tu tak fikir apa-apalah. Waktu tu just fikir macam, musang tu ada atas tu punya, patutlah aku tak nampak, macam tu. Tapi dari satu problem yang waktu tu tak perasan, selepas tu baru perasan. Waktu tu tak perasan, yang mana musang dia besar, dia lebih kurang besar ni je. Panjang dia, kalau badan dia saja lebih kurang dalam sekaki setengah, sekaki macam tu je. Tapi kita tengok mata tu, yang daripada atas pokok tu, bila kita suluh dia silau kan. Yang daripada atas pokok tu, jarak dia antara mata dengan mata macam mata manusia. Waktu tu memang langsung tak perasan lah. Waktu tu just tengok, di atas pokok, patutlah tak nampak, fikir macam tu. Tapi lepas tu bila dah tengok, okey lah, tak apalah, dah tahu dah itu musang konon-kononnya. So masuk dalam rumah. Selepas isyak dalam pukul 9 lebih, dekat pukul 10 macam tu, lagi sekali bunyi. Hampir sama macam tu. Tapi kali ni dia bukan daripada tembok dah. Dia memang daripada atas pokok kuini tu, pokok besar tu. Lagi sekali keluar. Sebab kita tak tahu kan, kok ada apa-apa jadi semua. Jadi kita keluar naik, pakai torchlight tu je, gelap gelita, pakai torchlight jalan sampai kat pokok tu. Suluh atas pokok, lagi sekali kena. Tak ada apa-apa, mata tak ada, batang hidung tak ada, apa pun tak ada. Yang itu bila suluh tengok, kenapa lah tak ada bunyi macam tadi, sama macam musang gaduh tadi. Tapi lepas tu bila sekarang ni, bila kita suluh, tak ada apa-apa pula. Cakap alamak, macam something yang tak berapa elok je. Cakap tak apalah, masuk rumah balik. Macam biasalah, main phone lah, apa semua bagai. Okey. Dan tengah main phone, tak tahu macam mana, tengah main phone tertidur. Jadi bila tertidur, kejadian yang sama yang berlaku masa yang selepas isyak tu. Yang bila suluh tak nampak apa-apa. Tapi kali ni dekat dalam mimpi tu ada someone yang tolong bagi tahu. Tapi waktu tu sebab kira lah dalam mimpi kan, kita tak tahu siapa orang tu. Just ada suara je. Ada suara bagi tahu, pergi dekat pokok tu. Bawa torchlight pergi pokok tu. Sama macam keadaan yang waktu sedar yang lepas isyak tu. Jadi pergi ke pokok, nampak lagi, ada 2 musang tengah gaduh. Betul-betul gaduh lah dekat dalam mimpi tu. Tengah tengok musang tu gaduh, tiba-tiba ada bunyi musang gaduh macam tu juga dekat atas pokok kuini. Musang tu gaduh dekat tepi, dekat tembok. Bunyi datang daripada atas pokok kuini. Ada lagi satu bunyi. Jadi waktu tu, dekat dalam mimpi tu, just fokus pada musang tu je. Lepas tu tiba ada bunyi tu. Jadi suara yang teman dekat dalam mimpi tu, dia kata, cuba tengok apa yang ada dekat atas pokok tu. Yang itu bukan musang, dia kata. Bukan musang. Jadi suluh ke atas, berhenti terus berhenti macam. Tapi bila suluh, walaupun dah berhenti macam tu, tak nampak apa-apa tau. Tapi ada rasa something. Walaupun itu mimpi, tapi ada rasa something. Memang rasa macam, ada benda dekat situ, tapi aku tak nampak benda tu. Dan orang tu cakap, benda tu lah yang tadi yang berbunyi, bukan musang tu. Jangan tanya siapa dekat dalam mimpi tu. Orang yang bagi tahu tu sebab dia hanya suara. Dia bukan orang, dia hanya suara yang bagi tahu. Dia kata yang itulah bunyi yang tadi tu, bukan yang musang tu yang gaduh tu. Dia bagi tahu. Lepas tu dekat dalam mimpi tu, bila pokok tu tiba-tiba bergerak pokok tu. Jadi kita nak sebut Allahu Akbar, kita nak sebut Allahu Akbar, mulut bergerak.
Tapi suara tak keluar. Langsung tak keluar suara. Cuba sedaya upaya, tak keluar suara langsung. Sebab tu cakap, siapa yang duk cakap besar, alah tak apa kalau jumpa benda-benda macam ni, kita azan je, kita sebut je Allahu Akbar, kita sebut je macam ni, kita sebut macam tu. Tak. Suara langsung tak keluar. Hanya dekat dalam hati je yang boleh sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masalahnya mulut bergerak tapi tak keluar suara. Langsung tak keluar suara. Waktu tu dia punya takut sebab kita tak mampu nak keluarkan suara, benda tu ada kat depan. Walaupun tak nampak, kita tahu benda tu ada kat depan, langsung tak mampu keluarkan suara. Dia punya takut memang seriously lain macam, tak sama macam biasa. Then bila dah macam tu, tiba-tiba jadi sesak nafas sampai tak boleh bernafas. Bukan kata just tak boleh bercakap, terus tak boleh bernafas, sampai terjaga daripada tidur. Bila terjaga daripada tidur, terbangun daripada tidur, terus bila kita tidur baring kan, baring, then bangun, terus duduk, sapu dada, nak sebut Allahu Akbar, suara tak keluar, bernafas tak boleh. Yang itu bukan mimpi. Yang itu yang selepas dah bangun daripada tidur. Bukan yang mimpi tu. Dah bangun daripada tidur, suara masih lagi tak boleh keluar, melebihi 1 minit. Bayang kita dalam keadaan yang sangat takut, nak sebut Allahu Akbar tak boleh. Kita dekat dalam rumah seorang-seorang, memang tak boleh nak bagi tahu macam mana dia punya takut dia, sampai sebab kita tak boleh nak bersuara. Kita tak boleh nak minta tolong daripada orang, jangan tanyalah. Ini nak minta tolong daripada Allah ni tak boleh. Tak boleh bersuara langsung. Bernafas pun sangkut. Sampai sangkut, memang nak bernafas sangat-sangat susah. Dan dia memang seriously sebut apa-apa pun tak keluar. Nak sebut apa benda pun suara langsung tak keluar. Kita hanya boleh bercakap dalam hati je. Sampai dah lepas seminit lebih tak boleh bersuara, nak bernafas susah, sangkut. Sampai selepas tu baru boleh sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benda lah yang sebenarnya dalam mimpi tu sebenarnya. Memang waktu tu langsung tak terfikir apa benda dah. Just fikir, sebab bila tengok jam waktu tu pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi, sorang-sorang dekat rumah dengan kejadian macam tu. Jadi jiran tak ada. Jiran sebab apa, rumah tu rumah besar. Jadi tahu rumah kampung. Jadi bila rumah kampung, tahu kan keadaan rumah kampung yang mana rumah berjarak jauh. Dia bukannya rumah sebelah-sebelah macam rumah teres, rumah yang macam cantum, tak ada. Rumah dia jauh-jauh macam tu. Pukul 3 pagi, terjaga dengan mimpi yang macam tu, dengan kejadian yang macam tu jadi dekat diri sendiri. Pokok yang ada dekat dalam mimpi tu, pokok yang mana kita, orang tu sendiri cakap apa yang ada dekat atas pokok tu bukanlah bunyi yang musang tu buat. Memang sangat-sangat menakutkan waktu tu. Sebab apa? Tak boleh nak cakap apa, tak boleh nak buat apa, tak mampu nak bergerak pergi mana. Duduk dekat dalam rumah tu, nak pegang phone pun sampai menggigil nak pegang phone. Yang mampu just duduk, pegang phone, tekan YouTube, biar. Pasang ayat kursi dengan Yasin, sambil tenangkan diri. Sebab apa? Kita baru lepas sangkut, kita baru lepas orang kata tak boleh bernafas. Kita baru lepas tak boleh bernafas, dia jadi bernafas yang sangat sesak. Yang itu lepas tu bila tanya dengan orang lain, diorang cakap memang kejadian ni ada berlaku pada orang-orang lain lah. Memang sebenarnya benda ni pernah jadi banyak kali pada orang-orang lain. Yang mana sebenarnya kenapa kita tak boleh nak bernafas, kenapa kita tak boleh bercakap, disebabkan benda tu tengah tindih kita dekat atas badan. Kita tak nampak, tapi dia tengah tindih dekat atas badan. Kita baring, dia tindih dekat atas badan macam ni sampai kita tak boleh nak bernafas, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bercakap. Jadi korang boleh bayangkan lah dia punya takut dia bila kita dapat tahu, oh rupanya benda tu ada dekat atas aku waktu tu. Bukan dekat kanan kiri luar rumah ke tepi rumah ke meletak. Oh rupanya benda tu ada dekat atas aku, tengah himpap aku. Duduk rumah seorang-seorang korang boleh try. Duduklah rumah seorang-seorang. Then kalau kejadian tu jadi, korang akan tahu dia punya takut bukannya just orang kata benda biasa. Bukannya cakap tak apalah, alah benda tu tak ada benda pun, kan nampak pun. Ya memang tak nampak, tapi bila kita tahu benda tu yang kacau kita, benda tu siap boleh himpap badan kita, that's mean benda tu ada dekat sebelah kita, ada dekat atas kita, ada dekat tepi kita macam tu, korang akan jadi sangat takut. Memang sangat-sangat takut. Okay, so bagi yang belum subscribe saya punya channel, korang subscribe lah.
And then kalau rajin, tekanlah button notification tu supaya untuk next yang next week lah, yang mana next episode apa semua, korang akan dapat notification bila saya upload video-video baru. Okay, jangan lupa subscribe, like. Okay, dan kalau sesiapa yang ada cerita yang nak diceritakan atau cerita yang nak saya ceritakan, korang boleh terus just hantar kepada email saya. Bagi sila pastikan yang mana cerita tu lengkap supaya orang boleh faham, saya boleh faham dan saya boleh ceritakan dekat orang. So lagi satu saya nak bagi tahu, okay, ini just something yang surprise. Alhamdulillah, subscriber saya sekarang dah mencapai 500. Maksudnya sudah melebihi 500 subscribers. So saya hanya tunggu subscriber saya at least more than 1k. Bila saya punya subscribers mencapai saja 1k, saya akan bagi giveaway. So sekian saja untuk minggu ni. Jangan lupa subscribe, like, komen, hantar email dekat saya kalau nak saya ceritakan kisah-kisah yang korang pernah lalu. Saya akan ceritakan semua kisah saya. Actually, kisah diri saya sendiri yang mana saya kena saja pun saya rasa ada lebih daripada 30 kot. Serius yang saya kena. True kan? Memang tak cakap apa lah. Memang benda tu suka kat saya kot. Tak tahu, mana-mana rumah pun ada. Actually rumah ni pun ada kat atas. Kat atas dengan kat dapur belah sana. Seriously. Rumah ni pun ada. Dan rumah ni pun saya duduk seorang-seorang. So kita jumpa lagi next week. Okay, Assalamualaikum. Bye.